أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita dapat bersama meneruskan kuliah Duha mingguan ini, dan moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima apa yang kita kerjakan ini sebagai amal soleh dan memberikan ganjaran untuk kita sebagai bekal untuk kehidupan akhirat nanti, insyaAllah. Kita akan mulakan dengan bacaan wirid Syekh Abu Bakar bin Salim pada muka surat 272. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azimal sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya kathiral jud, ya wasi'al ata, ya qafiyal nutf, يا جميع الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كثير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد اهرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نحلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Muslimin muslimat mati sekalian, kita akan sambung tafsir Nurul Ihsan
pada muka surat 290. Di tengah muka surat, insyaAllah surah Al-Hijr ayat yang ke-22, ayat yang ke-21. Surah Al-Hijr ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu, dan tiada suatu rezeki dan lain melainkan pada kami khazanah, simpanannya dan kuncinya. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, dan tiada kami turun akan dia suatu melainkan dengan kadar yang tentu, yang jadi maslahah, yang jadi maslahah bagi hamba. Ayat 21 surah Al-Hijr. Muslimin muslimat mati sekalian, ayat yang ke-20 sebelum ini Allah Ta'ala menyebut wa ja'alna lakum fiha ma'ish. Allah jadikan kehidupan manusia ni di atas muka bumi, bukan di planet lain. Di planet lain, walaupun ada yang lebih besar daripada saiz bumi ni, tapi tak sesuai untuk jadi tempat hidup manusia. Di segi oksigen, udaranya tak ada macam di bumi ni. Nak tumbuh tumbuhan, jadi sumber makanan pun tak boleh nak tumbuh. Sungai pun tak ada. Mana kelengkapan hidup sebagai manusia takkan ditemui yang dapat memenuhi keperluan itu, melainkan Allah jadikan semuanya di muka bumi. Ada orang di barat yang kaya-kaya, syarikat yang besar-besar, duk berlumba teroka angkasa tu. Nak pi buat konon-kononnya penempatan di planet dekat dengan bumi. Nak pi duduk sana, nak angkut, buat alat pembinaan, satu kerja dah. Nak buat, tentulah kena pakai pakaian khas. Orang yang boleh duduk sana tentulah orang yang kena bayar sekian-sekian banyak. Konon-kononnya nak buat penempatan baru di planet lain tu pasal bumi ni kuih padat, kuih banyak, kuih sendat ni, kena pindah-pindah lain. Tapi bolehkah manusia nak habis masa dengan masa yang panjang dalam perjalanan nak buat tempat kehidupan baru, sedangkan Allah jadikan bumi adalah tempat yang paling layak untuk didiami oleh manusia. Allah Ta'ala jadikan tempat hidup. Kita duduk di bumi tak gaduh nak pakai baju macam angkasawan, kan? Boleh menafas elok, semua lengkap, tumbuh-tumbuhan, air pun ada, lengkap semua, nak banding dengan planet lain. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dah tentukan, wa ma lastum lahu biraziqin, dan mereka itu yang tiada beri rezeki baginya dari hamba dan binatang, hanya rezeki mereka itu Allah Ta'ala. Allah atur rezeki kita di muka bumi ni ada macam-macam yang menjadi keperluan dan diperolehi di muka bumi ni. Ayat yang ke-21 Allah cerita bagaimana apa yang Allah Ta'ala kurniakan, rezeki-rezeki yang berbagai bentuk. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuh, dan tiada suatu rezeki dan lain melainkan pada kami khazanah, yakni simpanannya dan kuncinya. Duk kat kami. Khazanah tu, simpanan rezeki tu duk kat kami. Allah bagi jadi semuanya mai daripada dia. Walaupun pada nampak pada zahir macam orang tu yang bagi. Majikan, orang yang kerja ada bos, kerja dengan kerajaan bagi gaji kat dia. Kerja dengan syarikat swasta, bos ataupun majikan bagi gaji kat dia. Nampak pada zahir kerajaan bagi gaji, nampak pada zahir bos yang bagi gaji, tapi hakikatnya daripada Allah Ta'ala. Manusia hanya jadi penyampai saja. Orang kaya, apa yang ada pada dia bukan milik dia sepenuhnya. Ada bahagian tertentu, bukan banyak mana pun, 25%-nya zakat yang perlu dia sampaikan kepada orang.
daripada apa yang dimiliki, rupa-rupanya nak dikongsi dengan orang lain. Paling dekat hak dia yang ada tu rupa-rupanya hak orang yang perlu disampaikan, anak isteri dia, adik keluarga dia ataupun sahabat handai dia. Allah yang simpan, muslimin muslimat. Jadi kunci ni hak Allah Ta'ala, duk kat Allah. Allah Ta'ala nak bagi kat siapa dia nak bagi, dan siapa yang dia nak halang tu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya pernah berkongsi dengan muslim-muslimat dulu satu amalan. Ada seorang syekh, bukan daripada Saudi, tapi dia bagi amalan dalam Masjidil Haram. Dia kata baca lepas subuh 33 kali. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Zal Jalali wal Ikram, as'aluka min fadlikal azim. Baca 33 kali, dia kata ni minta kurniaan rezeki daripada Allah, rezeki yang tak ditetapkan untuk kita. Pasal khazanah Allah ni luas, banyak khazanah Allah. Jangan kita duduk dalam kepala kita duduk fikir Allah Ta'ala dah tetapkan rezeki untuk semua hamba dia, manusia, jin, binatang, haiwan, semua ada rezeki. Bila dah Allah tetapkan rezeki hamba-hambanya ni, kira kat Allah tak ada apa, kosong, habis dah. Hak ada kat Allah ni berlambak-buak, tak dapat digambar. Hak sikit ada dapat kita ni sikit sangat. Jadi hak yang duk kat Allah banyak tu kita nak minta juga. Syekh ni kata minta hak khazanah yang ada kat Allah tu yang banyak, kita nak minta tambah sikit. Dizikirkan sebanyak 33 kali. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Zal Jalali wal Ikram, as'aluka min fadlikal azim. Ya Allah, aku mohon daripada-Mu kurniaanmu yang besar. Jadi moga-moga ada tambahan rezeki untuk kita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang pegang kunci. Kalau kunci tuan-tuan tak boleh buka, tak peraya. Kunci tentulah dengan doa. Kunci rezeki kalau nak minta ke Allah dengan doa, dengan usaha ikhtiar, tuan-tuan, dengan keamal soleh, bayar zakat, sedekah dan sebagainya, supaya dia jadi kunci untuk membuka khazanah Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ada orang nak tanya kan, pasal apa amalan contoh zikir ni kena baca 40 kali, hak ni 7 kali, hak ni 21 kali, 33 dan sebagainya. Muslim-muslimat, selain daripada apa yang Nabi ajar, contoh zikir lepas main 33, riwayat lain baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar lepas sembahyang, paling sikit riwayat daripada Nabi juga 10 kali. 10 kali. Kalau kalut sangat jangan lepas 10 kali ni. Kalau relax 33. Kalau kalut 10 kali. 10 kali 10 30. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Berapa minit? Lepas tu kita nak bangkit, kita baca doa dulu. Doa kita baca sendiri, nak tunggu tu imam lambat. Baca lepas puji Allah, tahmid, selawat kat Nabi, Allah maghfirli wali walidayah, dengan orang Islam semua, Rabbana atina, langsung terus ikut kita nak ambil syarat ni, doa. Tuan-tuan, Allah Ta'ala nak bagi kunci tu terbuka, pin khazanah tu terbuka, kita tak tahu jumlah-jumlah tu Nabi ada sebut, dan berdasarkan pengalaman orang soleh kan, pengalaman orang soleh beramai sebut dengan jumlah sekian-sekian, Allah Ta'ala makbulkan. Salah kah? Tak salah. Tak salah. Saya sebut ni pasal dalam minggu, 2 minggu ni ada duk berkelahi. Perawat-perawat, ada perawat Islam ni, bunyi nama perawat Islam tapi berkelahi, suka berkelahi. Memang ustaz suka berkelahi, banyak khilaf kan. Kalau dia tak terbuka, dia berasa dia mengaji tu banyak sangat dah, dia duk pandang orang ni tak betul, orang ni tak kena. Dr. Hamka ni macam orang kaum muda. Dr. Hamka dulu kaum muda macam berkelahi bid'ah, tak ada dalil, tak meramai, tak kena apa semua tak. Tapi bila Dr. Hamka satu hari dia dah semayang subuh baca kunut. Dulu tak baca kunut di Masjid Azhar dia. Entah. Dulu khutbah di Masjid Al-Azhar yang dibuat oleh Dr. Hamka tu, khutbah Jumaat tu sebelum khutbah azan sekali. Dan memang tu asal. Zaman Sayyidina Osman baru jadi 2 kali. Tuan-tuan. Tapi tiba-tiba berubah. Apa yang Dr. Hamka tak pernah buat, dia buat. Dia zikir la inna Allah guna jari 8 jam pula. Cerita pun menakjub bila dia mati tu. Tuan-tuan, bila anak murid tanya, minta pesan apa? Buya nampak ada buat perubahan, berubah banyak. Di surat mana? Buya Hamka kata dulu dia baca 1 kitab, lah ni dia baca 1000 kitab.
Tuan-tuan, dia jadi rasa-rasa ni hanya orang tertentu. Ada ustaz-ustaz yang terlibat perubatan Islam hentam ustaz-ustaz lain. Mana ni amalan ni dalam Quran tak ada, dan hadis tak ada, nak ijma' tak ada, qiyas pun tak ada, apa semua. Tuan-tuan, bukan semua amalan zikir apa semua ni diperoleh daripada Quran hadis, tapi dibuat, disusun oleh orang soleh, ulama-ulama yang sufi, dan berdasarkan pengalaman mujarab, ada kesan dan pengaruh dia. Tuan-tuan, saya bagi tahu kat kawan tu, habaq kat kawan tu. Contoh, kata terbuka, Tok Harun dia tegas. Tapi anak murid nak faham lah. Contoh, dalam Darus Syifa, Datuk Hundin ajak, hantar ubat nak ubati sakit gigi ni macam mana? Guna paku dengan kayu dan mertun. Cari kayu, cari paku, tak mana kaki gigi mana sakit? Telepon. Ada Nabi ajak. Guna paku kayu tak ada. Tapi Datuk Andin sebut dalam kuliah dia. Cerita kuliah ni tahun 80 ada video lama. Tak ada dalam Quran hadis ni, tapi ni betul orang lama dan mujarab. Tu tak cerita lagi doa bahasa habuk masuk mata, natang masuk mata. Alif ba berubah. Mana nak jumpa hadis dalam Quran ni? Alif ba berubah, alif ba beralih apa tu? Ada petikan macam kita, kalau kita baca apa Hizib Imam Nawawi kan, musim-musim tengok saya ambuh belah kanan, belah kiri, depan, belakang. Nabi pernah ajak macam tu. Tambah ikut atas bawah keliling. Tu yang kata payah. Bila mana kita kata, kita rasa kita mengaji ni boleh kat kita semua, orang ni semua tak erti. Susah manusia macam ni. Dia nak tuan-tuan, saya pernah cerita kat muslimat, saya duduk depan Datuk Hundin program itu tutup, tanya bab garam. Datuk Hundin kata Darus Syifa tak guna garam dulu. Tak ada hadis, tak ada dalam Quran, tak ada. Tapi berdasarkan pengalaman dia pun cerita pengalaman, Darus Syifa mula guna. Tu tak cerita lagi dah hitam apa semua. Tuan-tuan. Jadi Nabi sebut ni, dan apa yang Nabi buat sebenarnya kita boleh kembangkan, kita boleh tengok, kita kena faham. Nabi takkan tunjuk semua. Nabi takkan tunjuk. Contoh, satu hari Rasul di Mekah, Nabi kata nak pergi jumpa makhluk jin. Mereka nak pergi ajak makhluk jin, hukum mereka masuk Islam apa semua. Jadi siapa nak ikut? Orang yang ikut ni orang yang betul-betul hati dia ikhlas, hati dia bersih. Seorang sahabat pun tak menyut nak kata nak ikut Nabi. Nabi ajak, seorang tak berani. Seorang pun tahu itu Nabi, sahabat no. Nabi sebut sampai 3 kali. Sampailah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Nabi kata jom. Sayyidina Abdullah bila Nabi ajak itu kena ikut lah. Kena awak ikut, wajib taat. Pi tak jauh daripada Masjidil Haram, Nabi buat bulatan kat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Buat bulat. Dan Nabi kata kat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, duduk dalam ni, jangan keluar, apa jadi pun jangan keluar. Tengok apa pun jangan keluar. Nabi pesan. Nabi tak buatlah kanan, kiri, depan, belakang. Ni bulatan tu. Nabi kata jangan keluar. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kata, lepas tu Nabi pergi, aku tengok, ya Allah, hak mai makhluk jin yang mai. Kalau aku tak ingat pesanan Nabi, Nabi kata kalau aku lari keluar, Nabi pesan kata kalau mu keluar, mu tak akan jumpa aku dah sampai kiamat. Tu dia, Nabi pesan. Pasal ingat pesanan Nabi tu, Sayyidina Abdullah kata aku duduk diri. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berdiri sampai subuh. Pasal dia takut kalau terlelap, selagi dia terkeluar daripada bulatan tu. Dia kata tengok makhluk yang menakutkan, mai sepuak pergi jumpa Nabi. Mai lalu depan tengok dia. Tak takut kan? Yang orang Melayu duk buat cerita lansia, hantu, jongkap apa tu jelmaan. Bukan jin betul lagi. Rupa jin betul tak tunjuk lagi. Tu dia jelmaan, toyol, lepas tu hantu lansia apa lagi? Tu raya, apa dia lagi tu? Tu nama-nama yang merupa, bukan bentuk dia. Bentuk asal kita tak tahu nak cerita macam mana. Tapi Sayyidina Abdullah Mas'ud kata, aku takut sungguh-sungguh bila aku tengok rupa menit mereka ni. Mai lalu tengok aku. Kalau aku tak ingat pesanan Nabi, supaya jangan tinggal di kawasan yang dia bagi nak buat bulat tu. Dia kata, aku cabut tuan lah.
dan dia tak berani nak duduk kerana takut terlena. Kalau terlena tu terkeluar lagi. Pasal Nabi kata kalau keluar daripada bulatan tu, dia tak akan jumpa Nabi lah sampai bila-bila. Tuan-tuan, Nabi buat bulat. Bila buat bulat, otak kita jangan straight tentu je. Kan, ni orang buat syarat pelindung belah kanan, belah kiri, depan, belakang, atas, bawah. Atas bawah, Nabi tak melajak. Ni Nabi buat bulat terus ni. Kira macam mana? Jadi payah muslimat. Allah Ta'ala yang ada kunci segala-galanya. Kita minta tuan-tuan kunci tu. Kunci tu dengan zikir-zikir, dengan amal-amal soleh dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala yang ada memiliki khazanah itu. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan kadar yang tertentu. Tuan-tuan, Dr. Hamka dalam tafsir Azhar, dia ulas ayat ni, cerita contoh besi bukan daripada bumi asal. Besi ni asal daripada tempat lain di angkasa. Mai, kejadian mai, intan mata, semua hak jadi benar-benar berharga dalam perut bumi ni, terutamanya semua ada kadar tertentu yang Allah tentukan. Kalau mai 24 karat, nak jadi mai tu dia punya kimia, dia punya bahan-bahan untuk boleh jadi mai, tempoh dia sekian banyak, dia kena duduk dalam mana dalam perut bumi. Semua tu Allah dah atur dah. Tak akan jadi yang kata mai tu kalau tak cukup dia punya tempoh, kedalaman dia dan juga dia punya kadar kimia dia, tak akan jadi mai. Lepas tu kalau duduk dalam perut bumi macam mana? Tuan-tuan, gempa bumi berlaku, bumi ni hak duduk dalam dia bongkah naik, macam-macam cara Allah Ta'ala nak bagi kepada kita si hamba ni. Tapi kejadian benda macam mai, macam minyak, intan permata dan sebagainya, semua ada dia punya bahan-bahan tertentu. Kalau tidak, tak akan jadi. Biqadarin ma'lum, kena kadar yang tertentu. Kita manusia ni nak jadi perempuan, nak jadi lelaki, dia punya kandungan dalam ayat mani lelaki, si mak, si ayah tu tuan-tuan ada kadar tertentu. Telajak jadi lain. Macam saya ada anak istimewa, umur 15. Kemarin PPDK telefon kata kena pergi cucuk umur 15 dah ni. Tuan-tuan, pasal apa dia jadi istimewa ni? Pasal kromosom lebih kata kurang. Saya pun tak ingat dah, Dr. Pakar sebut ada lebih kurang dia. Bila lebih kurang, pasal apa kurang lebih tu, ada sebab-sebab dia yang menyebabkan anak tu jadi tersempurna. Kadar-kadar tertentu Allah tetapkan untuk jadikan sesuatu itu. Jadi Allah Ta'ala yang tentukan. Semua ni untuk kebaikan manusia, untuk kebaikan manusia. Jadi kalaulah alam ni ada kalau manusia ni ada makanan dia, kita kalau makan banyak tapi tak berkhasiat, tak jadi. Kalau makan sikit tapi berkhasiat, bermanfaat, tu kita. Macam itulah dengan alam ni. Tok guru kita duk sebut, kalaulah manusia, kalau jin, binatang apa semua ada makanan untuk boleh hidup terus dengan izin Allah Ta'ala. Macam itulah muka bumi dan alam ni ada makanan dia. Apa makanan alam ni? Amal soleh manusia di atas muka bumi. Tapi lah ni jadi macam-macam. Pasal apa? Maksiat lebih mudah dan lebih banyak daripada kebaikan. Makanan alam ni tak cukup dah. Kan? Dengan kejahatan manusia buat. Tengok tu konsert Coldplay baru ni. Berapa ramai orang Islam mempertahankan konsert tu. Tak ada rasa bersalah apa. Bekas menteri pun hadir sekali. Tak rasa bersalah apa pun. Pasal kita diberikan nikmat yang melimpah ruah, kita tak rasa pun muslimat kepayahan seperti mana saudara-saudara kita macam di Gaza. Jadi Allah Ta'ala segala-galanya duduk kat dalam genggaman dia. Allah Ta'ala yang tahu. Dan dia turunkan, Allah Ta'ala berikan itu dengan kadar yang tertentu demi kebaikan, kemaslahatan hamba-Nya. Kalau Allah Ta'ala turun ikut dan, contoh hujan, Pak Sumit dia pernah sebut, Sumit Kitbaga. Dia kata, Ustaz, rahmat Allah ni macam mana? Saya kalau Pak Sumit tanya, saya tak berani jawab. Kan? Pak Sumit kata, tengok hujan, kalau tanpa rahmat Allah Ta'ala, Allah turun ke hujan bukan macam hak duk turun lah ni, bukan sebiji-sebiji, sebutir-butir tu, bukan setitik-titik tu. Dia turun main berum macam kita tuang dengan ayak timba tu. Jadi macam mana kita? Rumah kita jadi macam mana? Kereta kita turun main, contohlah turun main kita duk buat kereta tengah jalan. Hujan turun tu macam curah dengan ayak dengan timba. Kereta kita nak pergi duduk taman lepas tu.
kan? Kita jadi macam mana? Tapi dengan rahmat Allah Ta'ala, Allah turunkan hujan jenis titik-titik ni. Tu pun sakit kalau amat besar. Kan, kalau orang naik motor, lepas tu hujan turun, sakit kena air hujan. Bayangkan kalau hujan tu turun main jenis curah, main berum macam tu, lagilah susah. Muslimin muslimat, Allah bagi jadi dengan keadaan. Kalaulah laut di muka bumi ni kecil dan ayat laut kurang daripada bukan tanah di muka bumi, apa jadi? Kita boleh hidup? Tak mungkin boleh hidup. Tanah dengan saiz laut lebih besar. Kalaulah ada laut sekali, contoh ada laut tapi ayat laut tak masin, apa akan jadi? Kan, ayat tak masin. Ataupun masin lebih macam laut mati di Jordan. Laut mati sampai 200 kali lebih. 247 kalau tak silap saya, lebih masin daripada ayat laut biasa. Ikan sekok tak hidup. Kita nak cari makan ke mana kot laut? Kalau ayat laut kita macam masih ayat laut di laut mati. Allah jadikan, Allah bagi jadi laut besar, lebih banyak, lebih luas daripada tanah. Bila manusia ni buat kotor, benda busuk dan sebagainya, lautlah tempat Allah cucikan bau busuk dan kotor-kotoran. Kalau ayat laut tak masin, kalau terlebih masin ke apa? Jadi mudarat juga kepada manusia. Semua tu Allah jadikan dengan kadar-kadar yang tertentu untuk kemaslahatan kita untuk hidup ni. Khususnya ayat yang ke-22. Wa arsalna riyaha lawaqih fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakumuh wa ma antum lahu biqazinin. Wa arsalna riyaha lawaqih, dan kami suruh beberapa awan yang menanggung air hujan bawa pada tempat yang dikendaki. Fa anzalna minas samaa'i ma'a, maka kami turun daripada langit air hujan. Fa asqaynakumuh, maka kami tuang akan kamu akan dia hujan. Wa ma antum lahu biqazinin, dan tiada kamu baginya dengan menyimpan segala khazanah-khazanah itu. Allah Ta'ala yang hantar angin untuk bagi awan tu boleh jadi berayak. Ada orang panggil penguapan. Lepas tu awan tolong bawa pula, angin tolong tiup awan pula, mai turun tempat yang Allah Ta'ala tetapkan, turun hujan. Jadi semua tu Allah Ta'ala yang atur. Awan-awan tu bergerak dengan arahan daripada Allah. Ada awan macam-macam jenis. Kalau kita buka internet, kita akan jumpa macam-macam jenis awan. Ada awan yang dalam awan tu ada udara, okey lagi. Ada awan yang kosong. Itu yang kapal terbang takut sangat. Kapal terbang, pilot ni juga takut, syarikat penerbangan cukup takut. Kan, pasal kapal terbang ni dia belah je awan. Kalau kita naik kapal terbang, kita akan rasa gegaran dia langgar awan tu. Tapi ada awan yang mereka cukup takut. Pasal apa? Awan hak jenis bila masuk-masuk tak ada udara, tak ada angin, kapal terbang tak boleh jalan, jam. Tu yang jatuh. Antara sebab kapal terbang boleh jatuh tu bila dia belah awan yang tak ada udara, jatuh. Takut. Jenis-jenis macam-macam jenis awan. Semua tu Allah Ta'ala jadikan untuk kebaikan manusia. Bahkan bagaimana Nabi Allah perlihatkan kemuliaan daripada baginda kecil sampailah baginda wafat. Antara yang akan memberikan keistimewaan, Allah perlihatkan keistimewaan Nabi Muhammad ni dengan awan yang sentiasa ikut mana Nabi pi. Kan, dia teduhkan Nabi. Dia bagi teduhan. Dan benda ni adalah benda yang Allah Ta'ala juga kurniakan kepada umat Nabi tertentu di kalangan hamba-hamba dia yang soleh, para wali dia. Ada orang yang Allah Ta'ala kurniakan sebegini. Jadi bukan benda yang berat ataupun susah pun bagi Allah Ta'ala. Tak susah bagi Allah Ta'ala untuk buat sedemikian. Dengan awan tu, fa anzalna minas samaa'i ma'a, maka kami turunkan daripada langit, iaitu daripada awan itu ayat, buat turun ayat hujan. Fa asqaynakumuh, dan kami tuang, kami siramkan ia kepada kamu dengan izin Allah. Nak turun hujan ni Allah Ta'ala. Kita tengok awan dah gelap dah, oh tu dia hujan lebat ni, jenuh kita kan. Ada ayat dalam tu ayat pun tuang. Pasal apa? Nak sagi hujan turun,
boleh ayat baru. Tengok-tengok cerah lepas tu. Di mana hak gelap tadi ni? Nak turun tak mana tu Allah Ta'ala. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais. 5 perkara yang Allah Ta'ala saja ketahui. Dalam ayat terakhir surah Luqman, Allah Ta'ala cerita, wa anzal innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais. Allah Ta'ala saja tahu tentang kiamat, bila akan berlaku, dan turunkan hujan. Tak mana Allah Ta'ala nak turun, di mana Allah nak turun, Tuhan Allah Ta'ala. Ada manusia yang Allah Ta'ala bagi kelebihan, kan, naik kapal terbang, naik jenis kapal terbang kecil ni, mereka pi semua awan tu, pi nak bagi awan tu boleh dapat ayat, boleh jadi ayat hujan. Kan musim kemarau selalu orang buat macam tu lah. Ada negeri yang terpaksa buat macam tu, pi kuah besar lah. Tapi macam yang saya sebut lah, pi habis banyak kuah dia, pi nak bagi hujan tu, ni awan tu boleh turunkan hujan. Orang kata macam pembenihan hujan. Buat-buat, tengok-tengok turun tang lain. Kita buat di Kedah, nak bagi hujan turun Kedah, dia turun di Perlis. Boleh gagah lagi turun di Siap. Pergi saja. Jadi Allah Ta'ala yang tentukan. Angin tu bergerak pi, awan tu dibawa pi. Yang turunkan tu Allah Ta'ala. Tak boleh manusia nak atur. Tapi kalau kita baca cerita wali-wali Allah, Allah izinkan. Contoh, nama antara yang saya juga sering sebut, Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Abdul Hamid Tanggul. Ni antara wali besar, dan disebut sebagai wali kutub, dan meninggal mungkin dalam 20-an tahun dulu, tuan-tuan. Dulu ni dia pergi ke Jakarta. Bila duduk lalu jalan-jalan Jakarta, dia tengok orang ramai. Dia tanya kawan dia, mereka buat apa? Oh, mereka nak sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan, kemarau. Kia Habib Soleh ni kata berhenti, dia nak pergi tolong. Bila dia pergi, tuan-tuan, dia angkat tangan. Waktu dia angkat, dia mula doa tu, tiba-tiba awan mendung ni mai terus, tak hujan. Dia habis doa, mengikut riwayat habis, tak ada habis doa, hujan turun dengan lebat selebatnya. Habib Soleh Tanggul ni memang disebutkan doa dia, pasal dia minta ke Allah Ta'ala, doa dia lebih laju, lebih cepat daripada kilat yang menyambar. Waktu dibagi tahu, kata anak Raja Faisal Saudi dulu, anak dia tak boleh teleng kepala, jenis tak boleh paling. Ada orang sebut Habib Alwi, ulama besar di Saudi tu, Habib Alwi ayah Dr. Said Malawi, kata di Indonesia ada seorang, dia pun ulama besar juga, tapi dia nak bagi penghormatan mungkin kepada Habib Soleh. Di Indonesia ada seorang ulama wali terkenal, minta tolong kat dia. Diminta Habib Soleh pergi ke Saudi. Dia pergi, tuan-tuan, anak perempuan Raja Faisal tu yang tak boleh beralih, memang bukan jadi secara baru jadi, kira lama sangat dah. Habib Soleh panggil, ya bint, hai anak perempuan. Tiba-tiba budak perempuan tu beralih. Macam tu je, tak ada pun nak lumak minyak angin ke doa ke apa, tak ada. Ada anak pembesar di Saudi juga yang bila lahir tu tak ada lubang dubur, berak ke tepi ni, pakai macam lah ni orang paik wayar. Dia pergi tu, dia tepuk budak tu, anta bi khair, anak lelaki, anta bi khair, mubaik no, okey no, macam tu lah. Tiba-tiba budak tu, tuan-tuan, dia rasa sesuatu, dia habaq ke ayah dia dalam keadaan terkejut. Dia kata dia terasa di bawah punggung ni terbuka, macam baru ada dubur. Yang kata cepatnya Allah Ta'ala makbulkan doa orang soleh. Masya Allah. Habib Soleh ni bila orang kaya, orang hebat mai, Habib, biarlah kami buat rumah untuk Habib. Rumah dia kata biasa, sungguh-sungguhnya rumah memang tak patutlah dengan kedudukan dia. Dia kata tak perlu, tak aduh, aku selesa dah dengan rumah tu. Pasal apa selesa? Kan nampak dhaif sangat, sedangkan tetamu ramai apa semua mai. Akhirnya dia terpaksa cerita, dia kata takkan aku nak rombak rumahku, yang rumah ni tiap-tiap hari aku boleh jumpa Nabi. Tuan-tuan,
dengan dia boleh jumpa Nabi tiap-tiap hari. Macam mana aku nak ubah rumah ni? Turunkan hujan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, baca cerita Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar Mukminin doa minta ke Allah, bertawassul dengan Sayyidina Abbas, pak menakan Nabi SAW. Minta. Tuan-tuan, bila orang mengadu kat Sayyidina Aisyah kata ayat tak ada hujan dan kemarau teruk ni, hujan lama tak turun. Sayyidina Aisyah kata awak tak minta kat Nabi. Nabi dah wafat ni, kata minta kat Nabi di kubur baginda. Tuan-tuan, para sahabat pergi minta. Mana dia minta melalui perantara Nabi. Dan pernah ada riwayat menyebut dibuka bumbung yang menutup makam Nabi tu, dibuka untuk minta supaya Allah turunkan hujan. Dan Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan ni, Allah Ta'ala yang menentukan kadar dia di mana. Lah ni, apa yang berlaku di negara Arab terutamanya nak bukti apa yang Nabi sebut adalah kebenaran. Kan, Nabi sebut cerita akhir zaman ni bumi Arab ni akan kembali hijau. Kan, orang tunjuk gambar padang pasir ni kuih duk hijau, bukan pi tanam. Dulu kalau di Arafah orang tanam pokok. Tapi lah ni padang pasir di negara Saudi terutamanya duk naik, mata air duk keluar, bukit batu tiba-tiba keluar air, jadi air terjun. Kan, bila mai hujan tu dia banjir. Arab dia dulu duk biasa tak ada hujan lebat, hujan pun tak banyak. Buat longkang kecil je lah. Lah ni bukan kelibut lah. Dia main turun sekali, tu dia bukan bawa sampah saat, bawa sekalian kereta-kereta. Hujan turun-turun, bumi kuih subur. Dan benda ni menunjukkan kata kedekat, kemarau akan jadi balik. Tapi tuan-tuan muslimat, kita dalam tempoh 10 tahun ni disebutkan negara kita ni dia akan menghadapi masalah air, hujan kuih korang dan sebagainya. Wallahu a'lam lah. Kita kena bersedialah muslim-muslimat. Cerita kata masalah ayat ni bukan masalah yang mudah. Allah tu hantar awan, turunkan hujan milik awan tu, dan Allah yang siram turunkan hujan itu. Dan wama antum biqalahu biqazinin, dan tiada kamu baginya menyimpan segala khazanah itu. Jadi hujan ni rahmat. Saya pesan kalau main nanti bulan Muharram, malam pertama bulan Muharram, esok 1 Muharram malam ni, kalau hujan malam tu Pak Sumit kata tak ada ayat hujan. Tak ada, bukan dicucuk atap tu, mana di kawasan lapang tak ada. Dan simpan ayat tu. Ayat tu boleh digunakan untuk jadi penawar. Boleh jadi penawar. Ataupun paling kurang hujan pertama dalam kampung kita pada bulan Muharram. Tak apa, simpan. Hujan antara waktu mustajab doa ni adalah ketika hujan turun lebat. Kita berdoa minta ke Allah, hujan ni dibawa turun oleh malaikat. Setiap butir hujan tu malaikat yang turun bawa. Kita minta Allah Ta'ala perkenankan doa kita bila hujan turun dengan selebatnya, dan minta turun tu tidaklah memberikan mudarat kepada kita. Muslimin muslimat mati sekalian, ni kekuasaan Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala mengatur tempat mana kemarau, tempat mana subur dan sebagainya. Di Palestin, di Gaza, kemarin dulu saya tengok, kan di Gaza ni ayak kena sekat, elektrik pun disekat, banyak benda lah disekat. Israel bom, tuan-tuan, bom mereka ni besar-besar badan kita. Bom tentera Hamas dengan Syariah Kudus ni kecil-kecil, besar betul, besar paha. Tapi Israel, tentera dia punya senjata dia Amerika bagi besar-besar. Ada yang tak meletup, kan? Ada bom yang tak meletup. Ada yang bila meletup tu bukan bangunannya bongkar keluar habis hancur, dia terbongkar kalian tanah. Allah Ta'ala nak bagi, bila bom tu tuan-tuan menyebabkan berlubang tanah, keluar mata air. Keluar mata air. Air tak ada, tiba-tiba Allah bagi dengan mata air tu. Dan dulu berapa tahun lepas, bulan Ramadan, bila Gaza diserang oleh Israel, dan waktu Israel duk cari terowong-terowong yang dibuat oleh pihak Hamas dan juga Syariah Al-Quds, satu pasukan lain, mereka duk serang, duk cari tak mana terowong ni duk dalam tanah 50-60 kaki daripada tanah atas. Bom tak jadi apa. Pernah perang bulan Ramadan,
Israel dia ditembak, tuan-tuan, duk tembak nak tutup pintu masuk keluar terowong tu, dan mereka menyebabkan ada pejuang-pejuang Hamas ni terkurung dalam terowong. Terowong tu mereka tak boleh nak keluar 21 hari ataupun 28 hari, saya tak ingat. 20 lebih hari, dekat sebulan tak boleh keluar. Tuan-tuan bayangkan, 20 duduk berbelah orang, makanan ada sikit, bulan puasa. Makanan yang ada tu buah kurma, air tak ada. Duduk dalam terowong, terkurung sebelum ditemui. Apa yang berlaku? Dan tuan-tuan, lepas daripada peristiwa tu, wartawan tu pun nak dibawa, mereka tutup mata, bawa kereta tu pusing sana pusing supaya wartawan tu tak bocor rahsia, turun. Waktu mereka duduk terkurung dalam tu, terpangkat dalam tu, mereka kata kami buka puasa dan juga makan sok. Buka puasa dengan sebelah biji buah kurma, makan sok pun dengan sebelah biji buah kurma, sehari sebiji. Duduk dalam tu. Dia bayang, makan sok sebelah biji buah kurma, buka puasa sebelah lagi. Ayat tak ada. Allah Ta'ala bagi. Waktu mereka terkurung tu, tiba-tiba tempat mereka duduk terkurung dalam terowong bawah tanah, tiba-tiba ayat mata keluar. Itu dia. Allah bagi. Masya Allah. Jadi ni kurniaan Allah Ta'ala. Ada orang, saya pernah sebut masa kuliah 2-3 kali sebelum ni, ada orang yang Allah Ta'ala bagi kurniaan, mata dia boleh tengok dalam tanah, tak mana salur ayat. Kalau dulu ni antara wali terkenal ni Sunan Bonang di Indonesia. Sunan Bonang ni, kalau orang baca kisah Sunan Kalijaga, Indonesia buat filem Sunan Kalijaga. Yang Sunan Kalijaga ni dia pergi duduk tepi sungai, duduk jaga tongkat duduk depan dia, tongkat mai. Tongkat siapa? Tongkat Sunan Bonang. Duduk tepi sungai sampai nak berlumut pokok apa semua. 3 tahun tak sedar diri. Waktu dia nak berubah diri dia daripada dia orang tak baik jadi orang baik. Tuan-tuan, siapa dia? Tongkat siapa? Sunan Bonang. Dia pergi nak rampas tongkat tu, Sunan Bonang dia tolak jatuh. Sunan Bonang tunjuk, anak-anak ambil pokok buah apa, tak tahu tuan-tuan. Sunan Bonang tunjuk dengan tongkat, pokok tu buah dia semua jadi buah mai. Ambil. Tapi kejadian tu membuka hati Sunan Kalijaga. Berubah, dia kata dia nak ilmu. Dia nak berubah dah. Sunan Kalijaga. Sunan Bonang ni disebutkan kelebihan dia boleh tahu tanah mana yang terbaik, saluran air dalam bumi ni tak mana. Dan ilmu ni ada, tuan-tuan. Saya dulu pernah sebut nama Kiai Zainal Qafi di Situ Bondo. Dia pernah main sekolah banyak kali. Mata dia boleh tengok tanah, dia boleh tengok saluran air. Lagi satu saya tak ingat apa kelebihan dia. Allah Ta'ala bagi. Saya tanya Kiai dulu, Kiai puasa, rajin puasa sunat dulu ni, mula-mula nak bentuk diri ni, Kiai buat macam mana puasa? Dia kata saya buka puasa, makan sok ni. Apa tuan-tuan ni makan? Kalau kita memang tak boleh tahan lah tuan-tuan. Tapi dia buat setahun. Nak bersihkan diri, dia kata nak bersihkan hati, sehinggalah Allah Ta'ala bagi kemudahan-kemudahan. Tu pun tuan-tuan, tera tu Kiai Zainal Qafi ni, Ustaz Abdullah dia main. Pagi ni Ustaz Muhtar tak main, dia akan tinggal depan. Ustaz Abdullah dia main ganti. Ustaz main, tak main. Waktu saya pergi dengan kawan-kawan Ustaz Yusani, pergi jumpa dengan Habib Taufik. Habib Taufik ni ketua keluarga keturunan Al-Bait di Indonesia sekarang. Habib Taufik di Pasuruan. Pergi tengok Ustaz Yusani hantar pelajar-pelajar dia. Itulah anak saya yang 4 pun mengaji situ lah ni. Kiai Qafi ni, dan bukan dia saja, saya tengok orang Indonesia lain bila mai jumpa Habib Taufik ni. Habib Taufik ni pun muda lagi, tapi tua sikit lah daripada saya. Orang mai jumpa ni merangkak tu, bukan merangkak, duduk macam tahap awal tu, lepas tu mengesok pelan-pelan pergi nak sampai. Tu pun jarak jauh. Hormat kepada keluarga Nabi dan juga hormat kepada orang lain. Yang kita duduk sembang bumbang gelap, aku rasa bersalah kata kawan-kawan tak patut. Tapi tuan-tuan, orang sana mereka hormat, hargai Tuan Nabi. Dia lah Ustaz Allah. Dia okey. Pasal Ustaz Muhtar dia nak gabung program
Pasal sepatut malam Jumaat minggu pertama di komplek Batu Sembilan, semalam minggu depan. Hari ini di sini dengan di tempat-tempat lain, jadi dia gabung. Hak yang patut malam Jumaat dibawa minggu depan, dan kuliah hak di sini pun dia bawa minggu depan, insya-Allah. Muslimin muslimat mati sekalian, khususnya ayat wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnul warisun, dan bahawa kami Tuhan yang menghidup dan yang memati, dan kami yang waris pesaka sekalian makhluk. Allah Ta'ala kata kami, sesungguhnya kami wa inna lanahnu, itu dia Allah takkidkan lagi. Allah perkukuh kata kamilah sebenarnya nuhyi yang menghidupkan, wa numit dan mematikan. Hidup mati ni Allah Ta'ala punya kerja kan? Kita tengok betul sungguhlah saudara-saudara kita di Gaza kan? Memang mereka cari mati, tapi tak mati ramai. Cari mati, pasal apa nak mati? Pasal nak cari syurga. Ada ustaz, doktor Allah Muhammad, ulama terkenal di Indonesia lah ni, muda je, saya lupa nama dia. Dia kata anak-anak Gaza ni terlatih hidup nak jadi hamba Allah yang taat, mengapai Quran dan nak cari syurga. Anak-anak ni, budak-budak yang terutama yang dah mengapai Quran, anak-anak yang mengapai Quran ni tak lebih daripada 10 tahun di Gaza. Biasa umur paling lekeh habis Quran ni 10 tahun. Dan tu mak-mak di Gaza aja. Anak-anak ni bila dia tengok drone kapal terbang kecil tu, drone yang Israel main, anak-anak tengah main tu tiba-tiba akan jadi berkelih pasal apa? Drone tu dia akan tembak, aku akan syahid. Kawan dia kata, hai, tak boleh, aku mati dulu, rebut. Kawan pertama kata tak boleh, aku kena ikut ayahku mati dah. Hang ayah ada lagi, tak, aku nak ikut partner aku. Hak ketiga kata, tak, aku mati dulu. Pasal apa? Abang aku mati lah, berkebut nak mati. Kalau kita kan dia ikut lain lah. Cari mati Allah bagi kehidupan. Tak ada kisah lah. Kita tengok kalau dalam TikTok sedutan-sedutan video ni, kita akan teriak kalau kita ada perasaan. Teriak ni bagaimana Allah Ta'ala buka hati orang-orang di barat, orang yang selama ni tak peduli pun dengan nasib orang Islam di Gaza, tak tahu apa itu Islam, apa itu Quran. Tiba-tiba orang di sana tuan-tuan bangun bela orang Islam di Gaza, dan mereka duk baca Quran, cari pasal apa orang Islam di Gaza ada kekuatan yang sehebat itu. Rumah hancur, keluarga mati, tak ada makan minum, tapi duk senyum. Mereka tak boleh terima tuan-tuan, tak boleh bayang. Seorang ayah yang anak dia mati, dia duk gelak, duk senyum, duk cium anak dia, peluk apa semua ni. Orang putih ni, perempuan duk cerita ni, dia teriak lah, dia tak tahan. Tak boleh nak gambar bagaimana kesabaran orang Islam, iman orang Islam. Mereka duk heran apa yang ada dalam hati dan jiwa orang Islam. Ayah tu cium mata, cium peluk apa semua, baru serah untuk dikapankan anak dia. Allah. Ada ayah yang cakap ni kat anak dia, habaq kata antara dia dengan Rasulullah, ayah sayang kat Rasulullah lagi. Habaq kat ayah, habaq jumpa Nabi nanti, dia pesan kat anak tu, so jumpa Nabi, habaq. Tak teriak. Subhanallah. Suami isteri yang duk busak muka suami dia, tenang je, usap dada apa semua. Orang pun gamak suami dia, rupanya antara brigade Qasam juga. Kita tak boleh bayang tuan-tuan, pasal mungkin daripada biasa, tapi luar biasa pendidikan yang mereka dapat. Mereka tuan-tuan cari kehidupan mereka sebenar adalah di syurga. Mereka kata kami duduk di satu negeri, satu tempat yang kami berpeluang untuk dapat syurga, tapi orang lain tak dapat macam kami. Tuan-tuan, ini keyakinan. Jadi Allah kata kamilah yang menghidup dan kami yang mematikan. Nabi Ibrahim, tuan-tuan, kalau kita baca kisah, pernah menghidupkan. Nabi Isa, antara mukjizat dia menghidupkan orang yang mati. Nabi Musa, Nabi Muhammad pun ada mukjizat itu. Tuan-tuan, mukjizat ni, kelebihan ni Allah bagi kat nabi-nabi, termasuklah Nabi Muhammad. Tapi Imam Asy-Syafi'i menyatakan lebih hebat lagi mukjizat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Isa, nabi-nabi ni boleh menghidupkan yang mati, orang yang dah mati. Tuan-tuan, Nabi Muhammad bukan takat orang, bahkan benda yang kita tengok kata mati pun
dia boleh hidupkan. Contoh seperti mana diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Zar dalam peristiwa bagaimana dia dengan Nabi, dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pun ada, Sayyidina Osman pun ada, riwayat Imam Tabrani. Nabi tuan-tuan ambil batu tu bertasbih di atas tangan Nabi dan didengar oleh sahabat yang hadir. Imam Syafi'i kata ni lebih hebat lagi daripada menghidupkan orang. Batu boleh bertasbih, suara didengari. Tuan-tuan, bagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, cerita daripada Sayyidina Jabir bila mereka dalam perjalanan dengan Nabi jarak jauh, Nabi tiba-tiba nak qada hajat, dia diajak oleh Nabi suruh isi satu bekas ayat. Nabi nak pergi qada hajat, pergi sampai tempat yang tak nampak sahabat, tapi duduk kawasan yang lapang, tak ada pokok, tak ada lindung. Nabi kata kat sana, Sayyidina Jabir, pergi kat pokok tu, pokok yang duduk berasingan, bukan bercantum, bukan berdekatan. Dia abang kat satu pokok tu, abang kata Rasulullah suruh pergi bercantum dengan satu pokok yang lain. Pokok tu bila Sayyidina Jabir abang kata Nabi suruh dia pergi bercantum dengan pokok dia tu, pokok tu berjalan pergi dan Nabi pergi qada hajat. Dan peristiwa lepas itu apa yang diniat oleh Sayyidina Jabir tu ada riwayat dia, tuan-tuan. Nabi Muhammad, Imam Syafi'i kata, kalau seperti mana seorang anak murid Imam Syafi'i kata Nabi Musa boleh belah bulat, boleh belah laut, Nabi Muhammad macam mana? Tuan-tuan, Nabi Imam Syafi'i kata mukjizat Nabi Muhammad lebih hebat daripada Nabi Musa, Nabi-Nabi lain. Kalau Nabi Musa belah laut tu ada di muka bumi, Nabi Muhammad membelah bulat di langit. Mana lebih hebat? Lebih hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat mati sekalian, jadi Allah Ta'ala kurniakan kelebihan-kelebihan ni kepada Nabi Muhammad. Semua mukjizat terkumpul pada diri Nabi Muhammad, kata Imam Syafi'i, dan mukjizat ni akan diagih-agihkan kepada umat Nabi Muhammad yang terpilih di kalangan hamba yang soleh, termasuk menghidupkan orang yang mati. Tuan-tuan, seorang lelaki Yaman, hadis sahih tuan-tuan, cerita seorang lelaki Yaman mujahid, orang yang main nak jihad. Dia main daripada Yaman sampai di satu tempat nama Dasaniyah. Dia main, tiba-tiba kaldai yang dia tunggang pun mati. Dia seorang-seorang dia angkat tangan berdoa ke Allah, minta supaya Allah hidupkan balik kaldai dia. Kalau tidak, musuh akan dapat peluang untuk mengalahkan dia dan juga Islam. Dia minta kepada Allah, hidupkan kaldai itu tiba-tiba bangkit balik, hidup semula dan kelepiak telinga dia. Nak tunjuk kata hidup betul. Jadi kurniaan yang Allah bagi kepada seluruh para anbiya yang bentuk mukjizat terkumpul pada diri Nabi Muhammad. Dan Imam Syafi'i kata Allah agih kepada umat Nabi Muhammad disebut sebagai karamah. Muslimin muslimat mati sekalian, insya-Allah kita akan sambung kuliah yang akan datang, ayat-ayat seterusnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kuliah kita akan disambung oleh Fadil Ustaz Abdullah Din. Dan sama-sama kita akhiri dengan sedikit doa dan setelah itu dengan tasbih kafarah dan surat Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana zidna ilma wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.